Di sudut Seoul, terdapat seorang penyanyi Korea berusia 44 tahun yang telah menyanyi selama 12 tahun di sebuah bar usang. Pendapatan hariannya hanya 50.000 won. Pentasnya sunyi, dengan penonton yang sedikit. Namun, pada suatu hari, seorang lelaki warga Malaysia meminta lagu yang boleh dianggap sebagai lagu terlarang di Korea, yang penuh dengan sentimen anti-Malaysia yang bergelora. Menyanyikan lagu Malaysia adalah pilihan berbahaya yang boleh menamatkan kerjayanya. Sudah tentu pemilik bar akan marah. Tetapi setelah mendengar cerita lelaki itu yang bergenang air mata, dia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Apabila dia mula menyanyikan lirik dalam bahasa Melayu dengan suara bergetar, video yang direkam secara rahasia oleh seseorang itu mencatat 200.000 tontonan dalam sekelip mata. Media sayap kanan Korea mengecamnya sebagai pengkhianat negara, tetapi sebuah stesen televisi Malaysia menjemputnya ke Kuala Lumpur. Apakah keajaiban yang akan dicipta oleh penyanyi yang tidak dikenali ini di pentas Malaysia? Bagaimanakah lagu Malaysia yang merentas sempadan itu mengubah kehidupan dua insan ini? Saat impian yang hampir pudar selama 12 tahun menyala semula, bagaimanakah kehangatan Malaysia membalut dirinya? Kini, kisah yang menyentuh hati itu bermula. Saya bernama Ji Yeun. Saya berumur 44 tahun. Saya pernah menjadi penyanyi yang bermandikan cahaya di pentas gemilang Seoul. Pada usia 18 tahun, saya mendapat tempat pertama di antara 300 peserta dalam uji bakat pertama saya. Dan pada usia 24 tahun, saya menandatangani kontrak dengan agensi besar. Impian saya ketika itu adalah untuk mengadakan konser solo di Stadium Gimnastik Taman Olimpik Seoul. Setiap malam, saya berlatih menyanyi selama 6 jam di bilik latihan, tanpa cuti pada hujung minggu. Tetapi kini, saya hanya bertahan setiap hari di sebuah bar kecil di lorong paling sunyi di pinggir Seoul. Ia adalah tempat yang hampir tiada siapa mengingati nama bar itu. Lampu neon papan tanda separuh rosak dan berkelip-kelip sejak 10 tahun lalu. Album sulung saya gagal pada usia 26 tahun, dan kontrak saya ditamatkan oleh agensi pada usia 32 tahun. Saya diberitahu bahwa album itu hanya terjual 1.500 salinan, dan pelaburan tidak dapat diperoleh semula. Sejak itu, 12 tahun telah berlalu. Selama 12 tahun, saya menyanyi 5 lagu sehari, 6 kali seminggu di pentas kecil ini. Pendapatan bulanan saya hanya 1,5 juta won. Jumlah itu terlalu sedikit untuk saya hidup sendirian di Seoul. Sewa rumah 700 won. Kos sara hidup 600 won. Tinggal hanya 200.000 won. Hari itu juga sama. Pukul 8 malam, hanya ada 7 pelanggan di bar, jumlah yang sedikit untuk malam hari bekerja. 3 mentol yang hampir putus menyinari pentas dengan samar-samar. Kerusi kayu yang kelihatan berusia 20 tahun berbunyi berderit. Kipas siling berpusing perlahan, dan poster lama yang tergantung di dinding telah pudar warnanya. Bau rokok lama dan bir telah meresap ke dalam dinding. Di sudut bar, tergantung poster album sulung saya 15 tahun lalu, dan setiap kali melihatnya, hati saya terasa sakit. Saya berdiri di tengah pentas, bersiap untuk lagu terakhir hari itu. Bunyi Jeezy City bercampur dari pembesar suara lama. Encik Kim, pemain piano, adalah seorang lelaki tua berusia 70 tahun yang juga pernah terkenal seperti saya. Kini, kami berdua hanya bergantung harap antara satu sama lain untuk meneruskan kehidupan di sini, tepat ketika saya hendak memegang mikrofon. Seseorang masuk dari pintu masuk dengan senyap. Dia seorang lelaki pertengahan 30-an. Tingginya kira-kira 175 cm. Dan dia memakai kot hitam yang kemas. Pakaiannya sama sekali tidak sesuai dengan suasana bar usang ini. Kasutnya digilap dengan baik, dan rambutnya tersisir rapi. Dia kelihatan seperti seorang pekerja pejabat, tetapi dia juga kelihatan letih. Dia duduk di sudut dan memesan segelas whisky. Dan dia merenung saya. Setelah berdiri di atas pentas selama lebih 15 tahun, saya boleh membezakan pandangan pelanggan. Adakah itu rasa ingin tahu, kebosanan, atau minat yang tulus? Anehnya, pandangan lelaki itu tidak menjengkelkan. Sebaliknya, saya merasakan sesuatu yang mendesak. Ia seperti pandangan seseorang yang mencari sesuatu yang hilang sejak dahulu kala. Saya mula menyanyikan lagu balada Korea seperti biasa. Setelah lagu pertama tamat dan ketika saya bersiap untuk lagu kedua, lelaki itu perlahan-lahan mengangkat tangannya,
Bukan perkara pelik bagi pelanggan di bar untuk meminta lagu, tetapi ada emosi istimewa pada wajahnya. Saya turun dari pentas dan mendekatinya. Dia berkata dengan suara perlahan, "Jika boleh, bolehkah Anda menyanyikan satu lagu Malaysia untuk saya?" Seketika, jantung saya membeku. Lagu Malaysia, di bar ini, pada saat ini, saya secara naluri melihat sekeliling. Dua daripada pelanggan lain adalah lelaki tua, berusia lebih 50 tahun. Rasa tidak senang sudah terpancar di wajah mereka. Seorang mengerutkan dahi, dan seorang lagi baru sahaja membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu ke arah kaunter. Semua orang tahu hakikat bahwa sentimen anti-Malaysia di Korea semakin teruk sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Setiap hari, internet dipenuhi dengan komen kebencian, dan kadang-kadang terdapat demonstrasi di bandar. Bandar di mana bar ini terletak tidak terkecuali. 3 tahun lalu, apabila saya menyanyikan lagu Malaysia di bar lain, semua pelanggan telah pulang. Pada hari itu, pemilik bar menghentak meja di hadapan saya, dan gaji saya dipotong sebulan. Semua pelanggan lari. Sebab awak. Dia menjerit, "Jangan nyanyi lagu macam tu lagi." Memori itu kembali segar. Malam itu, saya pulang ke Pangsapuri dan menangis sendirian selama 3 hingga 4 jam. Saya berkata dengan berhati-hati, "Maaf, lagu itu mungkin agak sukar." Kemudian pandangan lelaki itu berubah. Dari mendesak kepada kesedihan yang mendalam. Dia teragak-agak seketika, kemudian mula bercakap perlahan. Ibunya adalah seorang wanita Malaysia yang ditinggalkan di Korea selepas perang. Ibunya tinggal di Korea sepanjang hayatnya tetapi merindui tanah airnya, dan beberapa hari sebelum meninggal dunia, dia bersenandung lagu Malaysia di katil hospital. Dia mahu mendengar lagu itu. Ibunya hidup dengan nama Korea, tetapi pada saat terakhir, dia meminta dipanggil dengan nama sebenarnya. Dia berkata, hari ini genap 3 tahun ibunya meninggal dunia. Setiap tahun pada hari ini, dia merayau mencari tempat untuk mendengar lagu yang disayangi ibunya. Tetapi sangat sukar untuk mencari tempat yang akan menyanyikan lagu itu di Seoul. Suaranya bergetar, tangan saya bergetar. Sebaik sahaja saya mendengar ceritanya, saya merasakan sesuatu hancur dalam diri saya. Saya juga kehilangan ibu 5 tahun lalu. Saat-saat terakhir ibu saya kembali jelas. Ibu meminta saya menyanyi di bilik hospital. Lagu yang saya nyanyikan ketika itu adalah lagu pengantar tidur yang ibu nyanyikan kepada saya semasa kecil. Hanya memori itu membuat dada saya sesak. Tetapi pada masa yang sama, ketakutan juga melanda. Bagaimana jika pelanggan lain membantah? Bagaimana jika pemilik bar marah? Jika saya kehilangan pekerjaan ini, saya mungkin benar-benar tidak mempunyai tempat lagi untuk menyanyi. Pada usia 44 tahun, mencari pekerjaan baru hampir mustahil. Saya telah menghadiri temu duga di 5 bar lain dalam 2 tahun ini, tetapi semuanya menolak saya karena usia. Saya melihat ke arah kaunter. Encik Park, pemilik bar, adalah seorang lelaki yang pendiam berusia pertengahan 60-an. Dia seorang veteran yang telah menguruskan bar itu selama lebih 30 tahun. Sama ada dia menyadari pandangan saya, dia mengangguk perlahan. Ia adalah pergerakan yang sangat kecil, tetapi saya tahu itu adalah isyarat izin. Pandangannya mengandungi pemahaman dan galakan. Pada usia 44 tahun, setelah menjaga pentas kecil ini selama 12 tahun, pada hari itu saya dipaksa membuat pilihan sebenar buat kali pertama. Sama ada untuk bermain selamat dan hidup seperti biasa, atau mengambil risiko dan menyanyi dengan sepenuh hati sekali sahaja. Tangan saya masih bergetar, tetapi anehnya, di tengah getaran itu, sesuatu yang saya rasai sejak dahulu kala kembali. Ia adalah debaran ketika saya mula-mula berdiri di atas pentas pada usia 18 tahun. Saya menarik nafas dalam-dalam perlahan-lahan, dan saya membuat keputusan. Semasa kembali ke pentas, saya memberi isyarat mata kepada Encik Kim. Dia, yang telah hidup selama 70 tahun, juga memahami perasaan saya, dan perlahan-lahan meletakkan tangannya di atas papan kekunci. Saya nampak jarinya bergetar sedikit, tetapi pandangannya tegas. Saya nampak dua pelanggan berdiri dan keluar dengan wajah tidak senang. Lelaki di sebelah kaunter mengerutkan muka sambil menghisap rokok dalam-dalam, tetapi saya memegang mikrofon. Pada saat itu, semua bunyi di dalam bar seolah-olah terhenti.
malah asap rokok seolah-olah berhenti di udara. Hanya bunyi jantung saya sendiri yang berdegup di telinga saya. Saya mula menyanyikan frasa pertama dengan suara yang bergetar tetapi jelas. Selepas 12 tahun, buat kali pertama, suara saya membawa hati. Ia bukan sekadar lagu untuk mencari rezeki. Ia adalah lagu untuk kerinduan seorang insan, untuk memperingati seorang ibu, dan untuk membuktikan keberanian saya sendiri. Ia adalah saat paling berani dalam hidup saya. Sebaik sahaja frasa pertama keluar dari mulut saya tahu buat kali pertama bahwa suara saya boleh bergetar sebegitu rupa. Sebutan bahasa Melayu saya masih kekok. Ia hanya apa yang saya pelajari sendiri sambil menonton drama Malaysia semasa berusia 25 tahun, jadi saya tidak tahu tata bahasa dengan betul, dan saya tidak yakin dengan sebutan atau intonasi. Tetapi pada hari itu, ada sesuatu yang lebih penting daripada sebutan. Ia adalah hati. Tajuk lagu itu ialah Tanah Airku, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh ramai orang Malaysia yang merindui kampung halaman mereka. Setiap lirik dipenuhi dengan kerinduan. Saya tidak mengingati lirik dengan sempurna, jadi saya menyanyi sambil melihat telepon pintar yang diletakkan di kaunter. Iringan piano Encik Kim mengalir perlahan. Dia juga pasti tidak pernah mengalami saat seperti ini dalam hidupnya selama 70 tahun. Jari-jari yang menekan papan kekunci bergerak sedikit lebih berat daripada biasa. Udara di dalam bar terasa berat, dan lelaki berusia 50-an yang duduk di sebelah kaunter merenung saya sambil memegang rokok. Pandangan itu menyakitkan, tetapi saya tidak dapat menghentikan nyanyian. Setelah saya mulakannya, saya perlu menyelesaikannya. Tiba masanya untuk beralih ke chorus. Selepas rangkap pertama tamat, saya nampak air mata mengalir dari mata lelaki Malaysia itu. Dia menutup mukanya dengan kedua-dua tangan, tetapi bahunya bergetar sedikit. Kesedihan yang ditahan selama 3 tahun seolah-olah melimpah keluar sekaligus. Saya juga tersentak tanpa disedari. Ini adalah kali pertama saya menangis sambil menyanyi. Ia tidak pernah berlaku dalam kerjaya pentas saya selama 15 tahun. Walaupun saya tahu bahwa seorang penyanyi profesional tidak sepatutnya dibuai emosi, saya tidak dapat berbuat apa-apa pada hari itu. Apabila lagu itu tamat, kesunyian menyelubungi bar. Tiada tepukan, tiada sorakan, hanya kesunyian yang mengalir. Kesunyian itu terasa lebih berat. Saya perlahan-lahan turun dari pentas. Lelaki itu berdiri dari tempat duduknya dan datang ke arah saya. Kemudian dia menundukkan kepala dalam-dalam. Terima kasih banyak-banyak. Ibu saya pasti gembira jika dia mendengarnya, suaranya serak. Dia coba mengeluarkan dompet dari poketnya, tetapi saya melambaikan tangan. Ini bukan lagu yang boleh diterima dengan uang. Saya sendiri menyanyi sambil memikirkan ibu saya, dan perasaan itu sudah cukup, tepat ketika dia menunduk sekali lagi dan hendak keluar dari bar. Pemilik bar, Encik Park, berkata dari kaunter, emosi pelanggan hari ini, kedai akan tanggung, dan dia berkata, syabas. Dia adalah seseorang yang tidak pernah membayar emosi pelanggan dalam lebih 30 tahun menguruskan bar. Saya tersentuh mendengar kata-kata itu. Lelaki Malaysia itu berhenti sebentar di hadapan pintu, dan dia perlahan-lahan menoleh dan memperkenalkan dirinya. Nama saya Rizal. Saya seorang pekerja pejabat yang berpindah dari Kuala Lumpur 2 tahun lalu. Dia berkata, saya akan datang lagi jika ada peluang, dan dia keluar. Malam itu, pelanggan yang tinggal juga meninggalkan tempat duduk mereka satu demi satu. Tiada sesiapa yang berkata apa-apa, tetapi suasananya pelik. Mereka pulang lebih awal dari biasa, dan hampir tiada ucapan. Saya tinggal sendirian di atas pentas dan meletakkan mikrofon. Encik Kim berkata sambil berdiri dari piano, dalam 70 tahun saya hidup, ini adalah persembahan seperti hari ini buat kali pertama. Inilah hakikat musik, katanya. Ia bukan untuk uang, tetapi untuk hati. Saya mengangguk mendengar kata-katanya, melebihi pukul 11 malam ketika saya keluar dari bar. Angin sejuk Seoul menerpa pipi saya. Saya menaikkan kolar kot saya, dan berjalan. Jarak ke Pangsapuri adalah 20 menit. Malam itu saya tidak dapat tidur. Lagu yang saya nyanyikan hari ini terus berlegar di kepala saya. Air mata lelaki bernama Rizal, kata-kata Encik Kim, dan ekspresi mereka, semuanya jelas. Saya, yang menyanyi seperti mesin selama 12 tahun,
merasakan seolah-olah saya menjadi penyanyi sebenar buat kali pertama hari ini. Tetapi pada masa yang sama, saya juga berasa cemas. Apa yang akan berlaku jika saya pergi ke bar esok? Adakah Encik Park akan berkata, "Jangan nyanyi lagu macam tu lagi"? Bagaimana jika pelanggan tetap tidak datang? 2 orang telah pulang hari ini, dan jika kabar angin tersebar, lebih ramai pelanggan mungkin berpaling. Saya akhirnya tidur selepas pukul 2 pagi. Dan keesokan paginya, sesuatu yang mengejutkan berlaku. Lebih 30 pemberitahuan telah terkumpul di telepon pintar saya. Ia adalah mesej dalam talian. Saya menggosok mata yang masih mengantuk dan memeriksa telepon pintar. Seseorang telah merekam nyanyian saya malam tadi dan memuat naiknya ke internet. Apabila saya mengklik video itu, adegan malam tadi dimainkan semula. Itu adalah rupa saya menyanyikan lagu Malaysia dengan suara bergetar. Kualiti gambar tidak bagus, tetapi emosi disampaikan dengan jelas. Saya terkejut melihat bilangan tontonan. 200.000 kali. Seramai 200.000 orang telah menonton video itu dalam masa 1 malam sahaja. Komen melebihi 1 hingga Andrin. Saya mula membaca komen. Kebanyakannya adalah sokongan, tetapi sebahagiannya adalah kecaman. Terdapat komen yang bertanya mengapa menyanyikan lagu Malaysia di Korea, dan ada yang berkata mereka tidak boleh memaafkan Pro Malaya. Tetapi lebih ramai orang yang berkata mereka tersentuh, dan ia adalah persembahan yang berani. Saya duduk di katil dan merenung skrin telepon pintar seketika. Adakah ini reality? Saya tidak percaya bahwa lagu saya, yang tidak dipedulikan oleh sesiapa selama 12 tahun, telah sampai kepada 200.000 orang dalam 1 malam. Tiba-tiba telepon pintar saya berdering. Ia adalah nombor yang tidak dikenali. Apabila saya menjawab telepon, pihak sana menyambut saya dengan nada yang sopan. Dia berkata dia adalah syarikat produksi TV Malaysia dan bertanya sama ada saya berminat untuk membuat persembahan di Malaysia setelah menonton video malam tadi. Saya hilang kata-kata. Persembahan di Malaysia? Saya, seorang penyanyi tidak dikenali berusia 44 tahun, pihak itu menjelaskan dengan tenang. Mereka sedang menyediakan program pertukaran budaya di mana penyanyi Korea menyanyi di Malaysia. Mereka berkata, video saya menjadi topik hangat di Malaysia juga, dan ramai orang menunjukkan minat. Saya melihat keluar tingkap. Saya melihat langit kelabu Seoul. Saya, yang telah hidup tanpa impian di bilik sempit ini, di pentas kecil ini selama 12 tahun, kini menerima cadangan untuk menaiki kapal terbang ke Malaysia. Saya hanya terkejut bahwa hidup boleh berubah secara tiba-tiba begini. Selepas menerima panggilan dari stesen TV Malaysia, saya tidak dapat tidur nyenyak selama 3 hari. Setiap malam, saya merenung siling dan memikirkan perkara yang sama. Bolehkah saya benar-benar pergi? Adakah realistik bagi saya, yang telah hidup sebagai orang tidak dikenali selama 12 tahun pada usia 44 tahun, untuk muncul di TV Malaysia? Penerbit TV menghubungi saya semula 2 hari kemudian. Dia seorang penerbit bernama Puan Adira. Dia seorang wanita dengan suara ceria, di jangka awal 30-an. Sama ada dia merasakan saya teragak-agak. Dia menjelaskan perlahan-lahan. Tajuk program itu ialah Lagu Merentas Sempadan. Dia berkata ia adalah program pertukaran budaya di mana penyanyi dari kedua-dua negara membuat persembahan di negara masing-masing. Kos produksi ditanggung sepenuhnya oleh stesen TV, dan mereka juga akan menyediakan tiket penerbangan dan penginapan. Saya hanya perlu pergi ke Malaysia, berlatih selama seminggu, dan membuat persembahan untuk 1 hari sahaja. Seminggu. Hanya seminggu. Tetapi seminggu itu terasa seperti lompatan besar bagi saya. Saya tidak pernah keluar dari sudut Seoul selama 12 tahun. Kali terakhir saya melancong ke luar negara adalah pada usia 23 tahun bersama rakan-rakan. Pasport saya pun telah tamat tempo 10 tahun lalu. Saya bertanya kepada Puan Adira, mengapa saya? Dia ketawa dan menjawab, karena pandangan mata Anda dalam video itu adalah asli. Ketulusan itu pasti akan sampai kepada penonton. Dia berkata, lagu yang dinyanyikan dengan sepenuh hati lebih menyentuh daripada sebutan yang sempurna atau kemahiran yang hebat. Setelah menamatkan panggilan, saya pergi berjumpa Encik Park, pemilik bar. Waktu itu adalah pukul 3 petang, sebelum bar dibuka.
Dia mendengar cerita saya sambil mengelap counter. Saya meminta cuti seminggu dengan berhati-hati. Dia berdiam diri seketika. Mungkin kira-kira 10 saat. Bagi saya, ia terasa seperti 10 menit. Dan dia mengangguk perlahan. Pergi, katanya. Peluang macam ni takkan datang dua kali. Saya sendiri menyesal sepanjang hidup saya kerana melepaskan peluang ketika saya muda. Jadi, awak mesti pergi, katanya. Saya menggenggam tangannya erat. Tangan yang kasar berusia pertengahan 60-an itu terasa hangat. Seterusnya, saya melawat rumah Encik Kim, pemain piano. Ia adalah sebuah pangsa puri kecil, kira-kira 20 menit dari bar, sebuah bangunan lama di tingkat 1. Apabila saya menekan interkom, Encik Kim keluar. Lelaki tua berusia 71 tahun itu memakai sut kemas walaupun di rumah. Ia adalah tabiat seumur hidupnya. Apabila saya masuk ke ruang tamu, saya melihat sebuah piano lama, piano yang kelihatan berusia 40 tahun. Terdapat kesan kehausan di sana-sini pada papan kekunci. Saya memberitahu Encik Kim tentang Malaysia. Dia menghirup teh dan mula bercakap perlahan. Dia berkata, impiannya semasa muda adalah untuk bermain di Dewan Konsert Luar Negara. Tetapi pada usia 29 tahun, dia mencederakan tangan kanannya dalam kemalangan kereta dan terpaksa melepaskan impian itu. Oleh itu, dia mahu menyokong orang yang cuba merealisasikan impian mereka sekarang. Encik Kim duduk di hadapan piano, dan dia berkata, saya akan buat skor musik untuk lagu yang akan awak nyanyikan di Malaysia. Dia mencadangkan agar kami berlatih bersama selama 2 jam setiap malam selama seminggu. Saya hampir menangis. Kami telah bekerja bersama selama 12 tahun, tetapi ini adalah kali pertama kami bercakap tentang perkara yang begitu mendalam. Latihan bermula malam itu. Di ruang tamu rumah Encik Kim, saya membetulkan sebutan bahasa Melayu saya satu persatu. Dia mencari video lirik Malaysia di internet dan mendengar bersama. Kami mengkaji bagaimana sebutan sepatutnya dan bagaimana emosi harus disampaikan. Pada hari kedua, saya menerima panggilan yang tidak disangka-sangka. Ia dari Encik Rizal. Lelaki Malaysia itu menghubungi saya lagi. Dia berkata, dia juga menonton video itu. Mari kita berjumpa di Malaysia, katanya. Dia mengaku bahwa dia sebenarnya yang menghantar video saya kepada kaki tangan produksi Malaysia. Saya terkejut. Saya baru tahu ketika itu bahwa dia adalah permulaan kepada semua ini. Encik Rizal berkata melalui telepon, saya akan kembali ke Kuala Lumpur minggu depan untuk laporan ibu pejabat. Saya ingin menjemput Anda di lapangan terbang. Dia berkata, dia tidak mahu saya berasa cemas sendirian di negara yang tidak dikenali, dan dia mahu membantu. Saya coba menolak, tetapi saya dapat merasakan ketulusan dari nada suaranya. Akhirnya, saya berkata, terima kasih, dan menamatkan panggilan. Pada malam hari ketiga, mesej dalam talian mula membanjiri lagi. Kali ini, ia adalah komen kecaman. Orang sayap kanan Korea telah mencari akaun saya dan mula menulis komen yang berniat jahat. Terdapat perkataan pengkhianat negara, dan ada yang berkata saya telah mengkhianati Korea. Saya mematikan telepon pintar saya malam itu. Tetapi saya tidak dapat tidur. Adakah saya benar-benar patut pergi? Tidakkah keadaan akan menjadi lebih sukar apabila saya kembali ke Korea selepas pergi ke Malaysia? Beberapa pelanggan sudah meninggalkan bar, dan orang di kawasan kejiranan mula memandang saya dengan pandangan yang pelik. Pada pagi hari keempat, terdapat sepucuk surat di dalam peti surat. Ia adalah ancaman tanpa nama. Kandungannya adalah, jika saya pergi ke Malaysia, saya tidak akan dibiarkan begitu sahaja. Saya berdiri memegang surat itu seketika. Saya takut. Saya benar-benar takut. Tetapi pada masa itu, suara ibu saya kembali. Ibu saya berkata kepada saya sebelum meninggal dunia, hiduplah dengan melakukan apa yang kamu mahu. Jangan pedulikan mata orang lain. Hiduplah kehidupan kamu sendiri. Saya mengoyak surat itu dan segera memohon untuk paspor baru. Saya mengambil gambar di pejabat daerah dan menyediakan dokumen. Mereka berkata saya boleh menerimanya dalam 3 hari dengan pengeluaran segera. Hari kelima adalah latihan terakhir dengan Encik Kim. Pada hari itu, buat kali pertama, saya dapat menyanyikan lagu bahasa Melayu dari awal hingga akhir tanpa tersangkut.
Sebutan saya bertambah baik, dan emosi saya dapat disampaikan secara semula jadi. Encik Kim bertepuk tangan untuk saya. Dia berkata, saya telah mengajar ratusan orang dalam 70 tahun, tetapi ini adalah kali pertama seseorang berkembang sebegitu banyak dalam tempoh yang singkat. Saya menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih. Pada hari ke-6, Encik Park mengadakan majelis perpisahan kecil di bar. 15 pelanggan tetap berkumpul. Separuh daripada mereka tidak senang dengan saya pergi ke Malaysia, tetapi mereka tetap datang. Encik Park membuka sebotol champagne. Dia berkata, ia adalah champagne yang hanya dibuka 3 kali dalam 30 tahun menguruskan kedai. Kali pertama adalah ketika dia membuka kedai, kali kedua adalah ketika anaknya lulus universiti, dan kali ketiga adalah hari ini. Para pelanggan membuat toast satu persatu. Ada kata-kata sokongan, dan ada kata-kata kerisauan. Tetapi semuanya adalah ikhlas. Saya minum sehingga mabuk malam itu. Ia adalah malam terakhir saya bersama orang yang saya habiskan 12 tahun bersama. Hari ke-7, pagi hari keberangkatan. Jarak ke lapangan terbang adalah 1,5 jam dengan kereta api. Saya hanya membawa satu beg pakaian kecil, 5 helai pakaian, peralatan mandian, dan satu gambar ibu. Itu sahaja. Apabila saya tiba di lapangan terbang, saya menerima message daripada Puan Adira. Dia berkata dia sedang menunggu di pintu masuk. Saya selesai mendaftar masuk dan melalui pemeriksaan keselamatan. Dalam perjalanan ke pintu masuk, tangan saya bergetar. Puan Adira adalah seorang wanita ceria berusia 33 tahun. Apabila saya bertemu dengannya secara pribadi, dia lebih mesra daripada ketika bercakap di telepon. Dia tersenyum kepada saya dan berkata, "Jangan risau, semuanya akan berjalan lancar." Saya menaiki kapal terbang. Saya melihat Seoul semakin jauh di luar tingkap. Bandar ini di mana saya tinggal selama 44 tahun, tanah ini di mana saya menyanyi selama 12 tahun, hilang di bawah awan. Saya menutup mata saya. Dan saya berpikir, permulaan baru itu menakutkan, tetapi karena saya sudah memulakannya, saya akan teruskan sehingga akhir. Selepas penerbangan selama 2,5 jam, saya tiba di KLIA. Sebaik sahaja pintu lobi ketibaan dibuka, saya menarik nafas. Ramai orang datang untuk menjemput. Orang yang menunggu keluarga, pemandu yang memegang papan tanda, kekasih yang memegang sejambak bunga. Di antara ramai orang itu, seorang lelaki menarik perhatian saya. Ia adalah Enci Rizal. Dia berdiri memakai kot kelabu. Dia memegang papan tanda kecil dengan nama saya ditulis dalam Hanyo. Tejinsi. Saya berjalan ke arahnya. Dia tersenyum lebar dan menyambut saya. Selamat datang ke Malaysia. Dia berkata dengan ekspresi yang jauh lebih ceria daripada ketika kami bertemu di Seoul. Puan Adira juga ada bersama. Dia membawa beg pakaian saya dan membawa saya ke kereta. Jarak dari lapangan terbang ke bandar dikatakan kira-kira sejam. Di dalam kereta, Puan Adira menjelaskan jadwal. Hari ini berehat di hotel, esok bermula latihan selama 3 hari, dan hari keempat adalah persembahan sebenar. Saya melihat keluar tingkap. Lebuh raya yang luas terbentang. Ia adalah pemandangan yang berbeza dari Seoul. Papan tanda, bangunan, semuanya tidak asing bagi saya. Encik Rizal bercakap dari tempat duduk sebelah. Adakah Anda gementar? Saya menjawab dengan jujur. Gementar. Ini adalah negara pertama yang saya lawati, jadi semuanya baru bagi saya. Dia ketawa dan berkata, "Jangan risau, saya akan tunjukkan Kuala Lumpur kepada Anda. Saya akan tunjukkan kedai makanan Malaysia yang sedap." Penginapan saya adalah sebuah hotel kecil di Bukit Bintang. Bangunan 15 tingkat dengan suasana yang bersih dan modern. Bilik saya berada di tingkat 7. Apabila saya masuk ke dalam bilik, ia lebih luas daripada yang saya sangka. Terdapat katil, meja sofa kecil, dan dari luar tingkap, saya dapat melihat pemandangan bandar Kuala Lumpur. Pukul 7 malam, bandar itu dipenuhi dengan cahaya. Saya membuka beg pakaian saya dan duduk di katil seketika. Saya sadar bahwa saya benar-benar telah sampai sejauh ini. Sejam kemudian, saya menerima message daripada Encik Rizal. "Nak makan malam bersama?" Saya dah tempah kedai makanan Melayu yang sedap. Saya menukar pakaian dan turun ke lobi hotel. Encik Rizal sudah menunggu.
Dia telah menukar kepada kemeja kasual. Dia kelihatan lebih santai daripada ketika kami bertemu di Seoul. Restoran itu terletak 10 menit berjalan kaki. Apabila kami melalui lorong sempit, kawasan Malaysia lama muncul. Ia adalah restoran yang diubah sesuai dari rumah tradisional. Apabila kami masuk, udara hangat dapat dirasakan. Terdapat kira-kira 20 pelanggan. Semuanya menikmati makanan mereka dengan gembira. Kami dibawa ke sudut tempat duduk di tingkat 2. Encik Rizal mencadangkan menu. Nasi lemak, rendang, dan pelbagai hidangan sampingan kecil dihidangkan. Saya dengan berhati-hati membawa rendang ke mulut saya. Saya terkejut dengan rasa yang merebak di mulut saya. Ia manis tetapi pada masa yang sama, ia mempunyai rasa yang mendalam. Ia adalah tahap yang berbeza daripada makanan Malaysia yang saya makan di Seoul. Encik Rizal bertanya sambil ketawa. Sedap? Saya mengangguk. Sedap sangat. Ini kali pertama saya makan makanan macam ni. Sambil makan, kami berbual. Dia berkata dia berumur 36 tahun dan bekerja di sebuah syarikat perdagangan. Dia berpindah ke Cawangan Seoul 2 tahun lalu, tetapi bulan depan dia akan kembali ke ibu pejabat Kuala Lumpur. Saya bertanya kepadanya, mengapa awak banyak membantu saya? Dia berdiam diri seketika, dan dia mula bercakap perlahan. Dia berkata ibunya selalu bercerita tentang kampung halaman ketika dia masih hidup. Kampung halamannya adalah Kelantan di Malaysia, tetapi dia terpisah dari keluarganya semasa perang pada usia 6 tahun dan tidak pernah dapat kembali. Dia dilahirkan di Korea dan hidup dengan nama Korea, tetapi di dalam hatinya, dia selalu menganggap dirinya orang Malaysia. Ibunya selalu menasihati Encik Rizal. Suatu hari nanti, jadilah orang yang boleh menjadi jambatan antara Korea dan Malaysia. Sambungkan kedua-dua negara dengan pemahaman, bukan kebencian. Itulah sebabnya dia tersentuh melihat saya menyanyikan lagu Malaysia. Dia fikir rupa saya menyanyi dengan hati, merentasi kewarganegaraan, adalah rupa yang diimpikan oleh ibunya. Mendengar ceritanya, mata saya berkaca. Setelah selesai makan, kami berjalan di jalan malam Kuala Lumpur dalam perjalanan pulang ke hotel. Udara malam musim panas terasa menyenangkan. Encik Rizal berkata, latihan akan bermula esok, tetapi jika ada apa-apa yang sukar, hubungi saya pada bila-bila masa. Saya akan lakukan apa sahaja yang saya boleh untuk membantu. Saya berkata, terima kasih, benar-benar dari hati. Ketika berpisah di lobi hotel, dia berkata akhir sekali, pasti akan berjaya. Saya percaya pada awak. Saya kembali ke bilik dan berbaring di katil. Saya merenung pemandangan malam Kuala Lumpur di luar tingkap. Bandar ini, orang-orang ini, jauh lebih hangat daripada yang saya sangka. Keesokan paginya, saya bangun karena panggilan telepon daripada Puan Adira. Sila datang ke studio sebelum pukul 9 pagi. Saya bergegas bersiap dan turun ke lobi. Jarak dari hotel ke studio adalah 20 menit dengan taksi. Studio itu adalah sebuah bangunan 3 tingkat di kawasan pusat bandar. Terdapat papan tanda pusat kebudayaan di pintu masuk. Apabila saya masuk ke bilik latihan di tingkat 2, penerbit, komposer, dan 2 penyelaras sedang menunggu. Puan Adira memperkenalkan mereka. Komposer itu bernama Cigu Hashim, seorang veteran dengan 20 tahun pengalaman. Dia berusia awal 60-an dan mempunyai tanggapan yang lembut. Cigu Hashim berkata sambil duduk di hadapan piano, saya ingin dengar suara awak dulu. Nyanyi satu lagu dengan santai. Saya berdiri di hadapan mikrofon dengan gemetar, dan saya menyanyikan lagu Korea yang selalu saya nyanyikan di bar Seoul. Apabila lagu itu tamat, Cigu Hashim mengangguk. Suara bagus, ekspresi emosi pun semula jadi. Cuma, pernafasan agak pendek dan suara hilang kekuatan di nada tinggi. Dia menegaskan, latihan yang serius bermula sejak hari itu. Dari pukul 9 pagi hingga 6 petang, saya berlatih 9 jam sehari. Latihan vokal, latihan pernafasan, pembetulan sebutan, latihan ekspresi emosi, semuanya adalah perkara baru. Terutamanya sebutan bahasa Melayu adalah yang paling sukar. Bunyi yang tiada dalam bahasa Korea, seperti huruf RR atau sebutan N, saya terpaksa belajar semula dari bentuk mulut. Mengambil masa 30 menit hanya untuk menyebut perkataan cinta. Cigu Hashim mengajar dengan sabar. Dia tidak pernah marah.
dan dia mengajar berulang kali, walaupun 10 kali atau 20 kali. Apabila latihan hari pertama tamat dan saya kembali ke hotel, saya benar-benar keletihan, tekak saya kering dan kaki saya sakit. Pada masa itu, saya menerima message daripada Encik Rizal, "Dah makan malam? Kalau susah, saya boleh belikan bubur ayam." Saya membalas bahwa saya baik-baik saja, tetapi 30 menit kemudian dia muncul di lobi hotel. Di tangannya, dia membawa bekas berisi bubur ayam yang hangat. Kami naik ke bilik dan makan bersama. Sup hangat melegakan tekak saya. Encik Rizal bertanya, "Macam mana latihan hari ini?" Saya bercakap dengan jujur. "Sukar, jauh lebih sukar daripada yang saya sangka. Saya tak yakin saya boleh buat dengan baik." Dia berkata dengan tenang, "Jangan cuba buat dengan sempurna, nyanyi dengan hati. Emosi yang tulus lebih menggerakkan hati orang daripada sebutan yang sempurna." Kata-katanya melegakan hati saya sedikit. Latihan hari kedua dan ketiga juga sama sukar. Tetapi saya semakin baik sedikit demi sedikit. Sebutan bertambah baik, dan nada tinggi semakin stabil. Terutamanya nasihat Cikgu Hashim sangat membantu. Dia berkata kepada saya, yang lebih penting daripada teknik ialah memahami cerita di sebalik lagu itu. Rasakan makna lirik dengan hati. Setiap malam, saya membaca dan membaca lagi lirik di bilik hotel. Saya menghayati maknanya sambil melihat terjemahan bahasa Korea. Pada malam hari ketiga, Encik Rizal melawat lagi. Kali ini bukan untuk makan malam, tetapi untuk berjalan-jalan. Kami berjalan di taman berhampiran hotel, angin sejuk malam musim panas bertiup. Dia bertanya, "Macam mana Malaysia?" Saya menjawab, "Jauh lebih hangat daripada yang saya sangka. Orang di sini baik hati." Saya rasa kehangatan di sini yang tidak saya rasai selama 12 tahun di Seoul. Encik Rizal tersenyum. Orang Malaysia memang pemalu, tetapi apabila mereka membuka hati, mereka melayan seperti keluarga. Kami berjalan di taman selama kira-kira sejam. Kami bercakap banyak tentang musik, tentang kehidupan, tentang impian. Anehnya, hati saya berasa tenang apabila bersamanya. Seolah-olah kami telah lama berkenalan. Malam itu, buat kali pertama sejak saya tiba di Malaysia, saya dapat tidur dengan nyenyak. Esok adalah hari latihan terakhir, dan lusa adalah persembahan. Saya gementar, tetapi pada masa yang sama, saya juga teruja. Pada pagi hari latihan terakhir, saya bangun sejam lebih awal dari biasa. Cahaya matahari pagi bersinar dari tingkap. Ia adalah pagi hari keempat di Kuala Lumpur. Saya berdiri di hadapan cermin dan melakukan latihan vokal. Tekak saya berada dalam keadaan baik. Terima kasih kepada pengurusan yang baik selama 3 hari. Apabila saya tiba di studio, Cikgu Hashim sudah ada. Dia sentiasa tiba lebih awal daripada saya dan membuat persiapan. "Hari ini ada latihan istimewa," katanya. "Kami akan membuat raptai dalam persekitaran yang sama dengan pentas sebenar." Kami berpindah ke studio besar di tingkat 3. Apabila pintu dibuka, pentas sebenar terbentang di hadapan saya. Lampu, sistem bunyi, tempat duduk penonton, semuanya lengkap. Saiznya kecil, kira-kira 300 tempat duduk. Saya naik ke pentas. Apabila lampu menyala, mata saya silau. Cikgu Hashim berkata, dari tempat duduk penonton, "Baiklah, coba nyanyi dari awal hingga akhir sekali. Anggap ini persembahan sebenar." Persembahan bermula. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mula menyanyikan frasa pertama. Intro, Tanah Airku mula mengalir. Melodi piano memenuhi studio. Saya menutup mata dan menyanyi. Saya memasukkan emosi ke dalam setiap lirik. Sama seperti malam itu di bar Seoul, saya menyanyi sambil memikirkan Ibu Encik Rizal. 1 menit 20 saat. Walaupun lagu itu pendek, saya memasukkan semua emosi di dalamnya. Apabila lagu itu tamat, kesunyian mengalir seketika, dan kemudian tepukan kedengaran. Bukan hanya Cikgu Hashim, kira-kira 10 kaki tangan duduk di sana-sini, di tempat duduk penonton, dan semuanya bertepuk tangan. Puan Adira naik ke pentas. Matanya berkaca. Saya sangat tersentuh dengan keadaan ini. Persembahan esok pasti akan berjaya, katanya. Saya menghela nafas lega. Latihan pagi tamat, dan tiba masa untuk makan tengah hari.
Saya makan set makanan di kantin berdekatan bersama kaki tangan. Sambil makan, Puan Adira berkata, petang nanti ada pemasangan kostum dan raptai solekan. Dan malam adalah masa bebas. Petang, saya pergi ke bilik kostum. Terdapat 3 helai pakaian yang disediakan oleh penyelaras, gaun moden gaya kebaya, gaun hitam ringkas, dan blaus putih dengan skirt panjang. Saya mencoba ketiga-tiganya. Yang paling saya suka ialah gaya kebaya. Baju atas berwarna merah jambu lembut dan skirt biru gelap, reka bentuk yang menggabungkan tradisi dan kemodenan. Penyelaras juga berkata, ini yang paling sesuai dengan saya. Karena Anda menyanyi di Malaysia, lebih baik memakai pakaian yang mengandungi keindahan Malaysia, katanya. Kami juga membuat raptai solekan. Artis solek adalah seorang wanita ceria berusia lewat 20-an. Dia melihat bentuk muka saya dengan teliti dan berkata solekan semula jadi sesuai dengan saya. Saya bersolek selama 30 menit. Apabila saya melihat cermin, ia berbeza daripada diri saya yang biasa. Saya kelihatan lebih ceria dan yakin. Semua persiapan selesai pada pukul 5 petang. Saya menghantar mesej kepada Encik Rizal di dalam teksi dalam perjalanan pulang ke hotel. Ada masa malam ni? Jawapan datang dengan segera. Ada. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Saya menjawab, cuma nak makan malam bersama. Saya tiba di hotel dan menukar pakaian. Saya berpakaian sedikit lebih bergaya daripada biasa. Saya tidak tahu mengapa saya berbuat demikian. Pukul 7 malam, Encik Rizal muncul di lobi hotel. Dia juga berpakaian lebih kemas daripada biasa. Apabila saya bertanya kemana kami akan pergi, dia tersenyum dan berkata, saya sediakan tempat istimewa. Kami menaiki teksi dan memandu selama 30 menit. Kami tiba di Menara Kuala Lumpur. Kami menaiki lift ke dek pemerhatian. Pemandangan malam Kuala Lumpur terbentang di bawah kaki saya. Berjuta-juta cahaya berkelip-kelip. Apabila kami naik ke dek pemerhatian, pemandangan 360 darjah terbentang, pemandangan yang sangat indah, sehingga saya tercungap-cungap. Encik Rizal berkata di sebelah saya, ini tempat paling saya suka di Kuala Lumpur. Apabila saya ada masalah, saya selalu datang ke sini dan melihat pemandangan malam. Kami makan malam di restoran dek pemerhatian. Ia adalah tempat duduk tepi tingkap. Kami makan stik sambil melihat pemandangan malam. Kami berbual banyak sambil makan. Encik Rizal bertanya kepada saya, gementar untuk persembahan esok? Saya menjawab dengan jujur, gementar. Tapi pada masa yang sama, saya juga teruja. Saya akan berdiri di pentas yang sepatutnya buat kali pertama selepas 12 tahun. Saya mahu menyanyi tanpa menyesal kali ini. Encik Rizal mengangguk, dan dia berkata, saya pun akan duduk di tempat duduk penonton esok. Saya akan dengar bagi pihak ibu saya. Jadi, nyanyilah seolah-olah Anda menyanyi untuk ibu saya. Saya merenung matanya, pandangan yang penuh ketulusan. Setelah selesai makan, kami keluar dari menara. Angin malam terasa sejuk. Kami berjalan di taman berhampiran. Orang ramai sedikit dan sunyi. Kami terus berbual sambil berjalan di bawah cahaya lampu jalan. Encik Rizal bertanya, apa yang akan Anda lakukan selepas persembahan tamat? Saya berpikir sejenak. Dan saya menjawab, saya masih tidak tahu. Saya tahu saya perlu kembali ke Seoul, tetapi anehnya, saya sudah mulai menyukai Malaysia di sini. Walaupun baru 3 hari, saya rasa seperti sudah jatuh cinta. Dia berkata dengan berhati-hati, tak nak tinggal di Malaysia lebih lama. Stesen TV mungkin akan mencadangkan program seterusnya. Saya ketawa dan berkata, saya akan fikirkan selepas persembahan esok. Di hujung jalan, terdapat sebuah bangku. Kami duduk di sana, kami berdiam diri seketika, sambil merenung pemandangan malam Kuala Lumpur. Pada masa itu, Encik Rizal berkata, sebenarnya, saya pun akan pulang sepenuhnya dari Seoul pada akhir bulan ini. Tugas saya di Kuala Lumpur akan tamat. Saya bekerja di Korea selama 2 tahun. Tetapi saya selalu rasa sunyi. Rindu kampung halaman, rindu keluarga. Tetapi saya bernasib baik karena bertemu dengan Anda di Seoul. Melalui Anda, saya dapat mengingat kembali kenangan dengan ibu saya, dan saya dapat merasakan kuasa sebenar musik. Dan dia menambah dengan berhati-hati. Saya rasa tenang bila bersama Anda. Seolah-olah kita telah lama berkenalan. Jantung saya berdegup kencang.
Karena saya memikirkan perkara yang sama. Saya juga berasa tenang dan semula jadi apabila bersama Encik Rizal. Dalam masa yang singkat ini, hati saya telah banyak berubah. Saya menjawab dengan berhati-hati. Saya pun sama. Saya rasa tenang bila bersama Anda. Dia tersenyum. Senyuman itu kelihatan lebih bersinar di bawah cahaya bulan. Kami duduk di bangku itu selama 1 jam lagi. Kami tidak banyak bercakap, tetapi keheningan pun terasa selesa. Kami kembali ke hotel selepas pukul 11 malam. Ketika berpisah di lobi, Encik Rizal berkata, "Saya doakan persembahan terbaik esok. Saya akan duduk di barisan paling hadapan." Saya berkata, "Terima kasih. Benar-benar dari hati." Saya kembali ke bilik dan berbaring di katil. Hari ini berlalu seperti kilat. Raptai, pemasangan kostum, dan makan malam dengan Encik Rizal, terutamanya masa di Menara Kuala Lumpur tidak lepas dari pikiran saya. Senyumannya, suaranya, pandangannya. Saya tahu apa perasaan saya, perasaan yang saya rasai, buat kali pertama pada usia 44 tahun. Adakah ini cinta? Saya belum pasti, tetapi yang pasti ialah hati saya tertuju kepadanya. Tetapi sekarang bukan masanya untuk memikirkan perkara itu. Esok lebih penting. Saya menutup mata saya, dan saya bersumpah dalam hati. Saya akan jadikan esok pentas terbaik dalam hidup saya. Saya akan curahkan semua emosi, semua pengalaman, semua ketulusan yang saya kumpulkan selama 12 tahun di pentas itu. Dan saya bersumpah untuk mendedikasikan pentas itu kepada Encik Rizal, kepada ibunya, dan kepada diri saya sendiri. Pada pagi hari persembahan, saya bangun pada pukul 5 pagi. Saya tidak dapat tidur nyenyak. Saya bermimpi banyak kerana gementar. Mimpi lupa lirik di pentas, mimpi semua penonton pulang. Saya mandi dan melakukan latihan vokal. Saya memeriksa keadaan tekak saya. Nasib baik keadaan saya baik. Pukul 6 pagi, saya memeriksa telepon pintar saya. Saya menerima message daripada Puan Adira. Sila datang ke studio sebelum pukul 10 pagi. Ada raptai terakhir. Tetapi di bawah itu, terdapat lebih 50 pemberitahuan dalam talian. Saya mempunyai firasat buruk. Saya mengklik pemberitahuan dan melihat pautan ke artikel berita Korea. Saya membuka artikel pertama. Tajuknya adalah penyanyi Korea dijadwal membuat persembahan lagu Pro Malaya di Malaysia. Jantung saya membeku hanya dengan melihat tajuk itu. Kandungan artikel itu lebih mengejutkan. Mereka mendakwa bahwa lagu yang saya nyanyikan di Malaysia adalah lagu kerinduan orang Malaysia, dan ini adalah lagu yang menggalakkan tindakan pro-Malaya. Terdapat juga ungkapan penyanyi yang mengkhianati negara. Komen lebih teruk, komen seperti jangan balik Korea, pengkhianat negara, dan juga komen yang berbaur ugutan. Artikel kedua dan ketiga mempunyai kandungan yang serupa. Beberapa media konservatif menyerang saya secara serentak. Tangan saya bergetar. Saya menggenggam telepon pintar saya dengan kuat sehingga jari saya menjadi putih. Mengapa ini berlaku? Saya hanya mahu menyanyi. Mengapa saya perlu diserang sebegitu rupa? Saya menelepon Encik Park di Seoul. Walaupun masih awal pagi, dia menjawab telepon. Suara Encik Park dipenuhi kebimbangan. Dia berkata, dia juga melihat artikel itu. Telepon ugutan telah dibuat beberapa kali ke bar. Separuh daripada pelanggan tetap berkata mereka tidak akan datang lagi. Saya berkata, saya minta maaf. Maaf kerana menyebabkan masalah. Tetapi Encik Park berkata, tak apa. Saya sokong awak. Teruskan sehingga akhir. Persembahan hari ini, buat yang terbaik. Saya pun akan tengok di internet. Setelah menamatkan panggilan, saya melihat keluar tingkap. Pagi Kuala Lumpur mula menjelma. Adakah saya patut teruskan persembahan begini? Apa yang akan berlaku kepada hidup saya apabila saya kembali ke Korea? Saya mungkin kehilangan pekerjaan, dan saya mungkin menerima ugutan yang lebih teruk. Pukul 9 pagi, saya menelepon Encik Rizal. Dia juga sudah melihat artikel itu. Suaranya bercampur dengan kemarahan. Dia berkata, laporan berat sebelah media Korea terlalu teruk dan mereka hanya mengkritik tanpa mengetahui fakta sebenar. Saya bercakap dengan jujur. Saya takut. Saya tak tahu sama ada saya patut buat persembahan atau tidak.
Encik Rizal berdiam diri seketika, dan dia berkata perlahan, "Mari kita jumpa di lobi hotel. Saya akan datang sekarang." 20 menit kemudian, dia tiba di hotel. Jelas sekali dia datang tergesa-gesa. Kami duduk di kafe hotel. Pelanggan pagi sedikit dan sunyi. Encik Rizal memegang tangan saya. Tangan yang hangat. Dia berkata, "Memang wajar Anda takut, tetapi jika Anda berundur di sini, Anda akan menyesal sepanjang hayat. Jangan lepaskan impian Anda karena laporan berat sebelah media Korea." Dan dia berkata sesuatu yang penting. "Semalam saya menghubungi pihak berkuasa dan media Malaysia. Saya jelaskan fakta sebenar, dan media Malaysia pun akan melaporkan isu ini." Dia berkata, media yang beretika di Korea juga sedang menyediakan artikel sanggahan. "Jadi, jangan terlalu risau. Saya akan bersama Anda sehingga akhir," janjinya. Saya merenung matanya. Ketulusan dapat dirasakan. Pada saat itu, hati saya perlahan-lahan menjadi tenang. Mengetahui bahwa saya tidak bersendirian, bahwa ada seseorang yang menyokong saya, betapa besarnya kekuatan itu. Saya mengangguk, saya akan buat persembahan. Saya akan coba sampai habis. Encik Rizal tersenyum. Pukul 10 pagi, saya tiba di studio. Puan Adira dan Cigu Hashim juga tahu tentang artikel itu. Mereka bertanya kepada saya, "Anda oke? Boleh teruskan persembahan?" Saya menjawab, "Saya oke. Malah, saya mau menyanyi dengan lebih baik." Penerbit menunjukkan ekspresi lega. Dan dia berkata, media Malaysia pun dah mula melaporkan isu ini. Sebaliknya, aliran sedang menuju ke arah yang menguntungkan Anda. Sebenarnya, Akhbar Utama Malaysia telah mengeluarkan artikel yang mengkritik laporan berat sebelah media Korea. Kandungannya adalah, "Jangan gunakan pertukaran budaya untuk tujuan politik." Ramai pengguna internet Malaysia mula menyokong saya. Komen sokongan membanjiri laman sosial. "Cik Jieun, teruskan perjuangan, hati yang ikhlas pasti akan sampai. Jangan tunduk kepada sayap kanan Korea." Saya menangis sambil melihat mesej itu. Saya tidak percaya bahwa begitu ramai orang menyokong saya. Pukul 1 petang. Raptai terakhir bermula. Apabila saya berdiri di atas pentas, saya tidak takut lagi. Sebaliknya, saya jelas mengapa saya berada di sini dan apa yang perlu saya lakukan. Saya menyanyi. Suara saya lebih stabil. Seolah-olah kekeliruan pagi itu tidak pernah berlaku. Emosi juga lebih mendalam. Setelah raptai tamat, Cigu Hashim berkata, "Sempurna. Tinggal persembahan sebenar sahaja." Pukul 5 petang, saya berpindah ke bilik persalinan. Saya melihat diri saya di cermin sambil bersolek. Walaupun wajah saya berusia 44 tahun, ia kelihatan lebih hidup daripada biasa. Saya memakai gaun gaya kebaya. Baju atas berwarna merah jambu lembut bersinar di bawah cahaya lampu. Pukul 6 petang, sejam sebelum persembahan. Saya duduk sendirian di bilik persalinan. Debaran lebih besar daripada gementar. Tiba-tiba kedengaran bunyi ketukan. Apabila saya membuka pintu, Encik Rizal berdiri di sana. Dia memegang sejambak bunga kecil. "Bunga ros putih. Ini bunga untuk mengucapkan selamat berjaya," katanya. "Saya nak bagi selepas persembahan tamat, tapi saya nak bagi sekarang." Saya menerima sejambak bunga itu. Ia berbau wangi. Encik Rizal berkata, "Ibu saya suka bunga ros, terutamanya bunga ros putih. Saya percaya ibu saya pun akan tengok persembahan hari ini." Saya berkata, "Terima kasih." Dan saya berjanji, saya akan berikan persembahan terbaik. Dia keluar, dan saya bersendirian lagi. Tetapi saya tidak rasa sunyi. Ramai orang menyokong saya. Encik Park, Encik Kim, Puan Adira, Cigu Hashim, dan Encik Rizal. Pukul 7 malam, kaki tangan datang. "Persembahan dalam 5 menit," katanya. Saya berdiri perlahan-lahan. Saya melihat cermin sekali lagi. "Awak boleh." Saya berkata kepada diri sendiri. Saya berjalan ke sisi pentas. Saya dapat melihat tempat duduk penonton dari celah tirai. 300 tempat duduk semuanya penuh. Encik Rizal duduk di tengah-tengah barisan paling hadapan. Dia melihat saya dan menunjukkan ibu jari. Saya tersenyum. Dan saya berpikir, mari kita mulakan. Pentas sebenar hidup saya akan bermula. Lampu menjadi gelap. Bunyi riuh rendah penonton semakin perlahan. Dan akhirnya kesunyian menyelubungi.
Saya berdiri di sisi pentas dan menarik nafas dalam-dalam. Suara pengacara bergema dari pembesar suara. Pentas seterusnya adalah daripada Chik Ji-eun dari Korea. Setelah menjaga pentas kecil Seoul selama 12 tahun, hari ini beliau akan menyampaikan lagu istimewa kepada penonton Malaysia. Tepukan kedengaran. Tidak kuat, tetapi tepukan yang hangat. Saya melangkah ke hadapan. Semasa saya berjalan ke tengah pentas, jantung saya berdegup kencang. Tetapi tiada ketakutan. Sebaliknya, saya berasa tenang. Lampu sorot menerangi saya. Ia silau, tetapi saya cepat menyesuaikan diri. Saya berdiri di hadapan mikrofon. Saya melihat sekeliling tempat duduk penonton. 300 pasang mata tertuju kepada saya. Saya nampak Encik Rizal di barisan hadapan. Dia menggenggam tangan. Ekspresi yang menyokong. Saya memegang mikrofon. Intro piano bermula. Ia adalah persembahan Cigu Hashim, melodi yang lembut dan hangat memenuhi studio. 8 bar intro mengalir. Dan tiba giliran saya. Saya menyanyikan frasa pertama. Anak kambing dan rusa di gunung. Suara saya bergetar. Tetapi getaran kali ini bukan gementar. Ia adalah emosi. Saya memasukkan hati ke dalam setiap lirik. Kerinduan orang Malaysia yang meninggalkan kampung halaman dan hidup di negara asing. Saat-saat terakhir Ibu Encik Rizal. Dan 12 tahun hidup saya sendiri. Anak kambing dan rusa di gunung adalah bahagian nada tinggi. Bahagian yang saya latih selama 3 hari. Saya melepaskan kekuatan dari tekak saya dan memanjangkan suara saya dengan pernafasan perut yang stabil. Nada naik dengan indah. Saya dapat merasakan ia bergema sehingga ke siling studio, rangkap pertama tamat dan masuk ke bahagian instrumental. Dalam masa yang singkat itu, saya melihat penonton lagi, mata beberapa orang basah. Seorang wanita tua menyeka air matanya dengan sapu tangan. Rangkap kedua bermula. Tanah air yang tidak pernah dilupakan. Suara saya menjadi lebih mendalam. Emosi disampaikan melalui suara. Bukan emosi yang dibuat-buat, tetapi emosi yang dirasakan dari hati. Saya teringat ibu saya. Ibu yang meninggal dunia 5 tahun lalu. Ibu saya mahu saya terus menyanyi tanpa melepaskan impian saya sebagai penyanyi. Menyanyi dari hati, bukan untuk uang atau kemasyhuran. Hari ini, buat kali pertama saya memahami kata-kata ibu saya dalam erti kata sebenar. Bila agaknya akan kupeluk semula. Ia adalah bahagian chorus. Bahagian di mana emosi memuncak. Saya menutup mata saya, dan saya menyanyi mengikut hati. Saya tidak memikirkan teknik atau kemahiran. Saya menyanyi mengikut hati. Saya dapat merasakan suara saya merebak keluar dari pentas. Rasanya seperti ia merentasi dinding, melangkaui bangunan, dan sampai ke Korea. Frasa terakhir semakin hampir. Tanah airku yang biru gunungnya. Saya perlahan-lahan merendahkan suara saya, memanjangkan nota terakhir, seolah-olah meninggalkan gema. Tanah airku yang bersih airnya, bunyi hilang. Kesunyian mengalir. 1 saat, 2 saat, 3 saat, dan tepukan yang meletus kedengaran. 300 penonton semuanya berdiri. Standing ovation. Saya tidak akan melupakan saat itu sepanjang hidup saya. Perasaan bermandikan tepukan di atas pentas. Sentuhan yang saya rasai buat kali pertama selepas 12 tahun. Tepukan berterusan selama lebih 5 menit. Walaupun pengacara naik ke pentas, tepukan tidak berhenti. Saya menunduk dalam-dalam. Sekali, 2 kali, 3 kali. Saya menundukkan kepala dengan rasa terima kasih. Apabila saya melihat penonton lagi, saya nampak Encik Rizal. Dia juga menitiskan air mata. Dia menutup mukanya dengan kedua-dua tangan, tetapi saya dapat melihat bahunya bergetar. Melihat rupa itu, saya juga menangis. Walaupun saya tahu ia tidak profesional untuk menangis di atas pentas, saya tidak dapat menahannya. Pengacara memberikan saya mikrofon. Sila berikan kata-kata aluan, katanya. Saya berkata dengan suara bergetar, terima kasih banyak-banyak. Pada usia 44 tahun, saya berdiri di pentas yang sepatutnya buat kali pertama selepas 12 tahun. Saya berterima kasih kepada semua orang yang membolehkan saya berdiri di pentas ini. Walaupun dalam bahasa Korea bercampur bahasa Melayu yang kekok, ketulusan saya disampaikan, dan saya dedikasikan lagu ini kepada Encik Rizal dan ibunya, terima kasih. Tepukan meletus lagi.
Saya turun dari pentas dan menuju ke bilik persalinan. Kaki saya lemah. Saya hampir tidak boleh berjalan. Semasa saya duduk di sofa bilik persalinan, air mata mengalir. Semua emosi yang saya tahan selama 12 tahun meletus sekaligus. Puan Adira masuk dan memeluk saya. "Tahniah. Persembahan terbaik," katanya. Selepas kira-kira 10 menit, kedengaran bunyi ketukan. Apabila pintu dibuka, Encik Rizal berdiri di sana. Matanya juga merah dan bengkak. Kami hanya merenung antara satu sama lain tanpa berkata apa-apa. Kata-kata tidak diperlukan. Encik Rizal berkata perlahan, "Saya rasa ibu saya mendengarnya. Dia pasti mendengarnya di surga. Terima kasih banyak-banyak." Saya menggelengkan kepala. Saya yang patut berterima kasih. Anda yang memberi saya peluang ini. Dia tersenyum. Senyuman yang bercampur air mata. Sejam selepas persembahan, majelis meraihkan diadakan. Kami makan malam di restoran Melayu berdekatan bersama kira-kira 30 kaki tangan. Semua orang mengucapkan tahniah kepada saya. Cikgu Hashim berkata, "Saya telah mengajar banyak penyanyi selama 20 tahun, tetapi ini adalah persembahan yang paling menyentuh hati. Ia adalah persembahan yang bertanding dengan hati, bukan teknik." Puan Adira menyampaikan berita yang lebih mengejutkan. Penonton dalam talian masa nyata melebihi 150.000. Persembahan itu disiarkan secara langsung di internet serentak dengan siaran TV, dan ia menarik lebih ramai orang daripada yang dijangkakan. Dan dia berkata, ramai orang menonton bukan sahaja di Malaysia, tetapi juga di Korea. Dia berkata, video persembahan saya tersebar dengan pantas di dalam talian Korea. Saya tidak percaya. 150.000 orang menonton saya. Setelah majelis selesai, saya kembali ke hotel bersama Encik Rizal. Di dalam taksi, dia berkata, "Hebat sungguh. Saya takkan lupakan hari ini seumur hidup saya." Saya juga berkata, "Saya pun sama. Hari terbaik dalam hidup saya." Apabila kami tiba di lobi hotel, dia bertanya dengan berhati-hati, "Cik Jieun, tak nak tinggal di Malaysia lebih lama?" Saya merenung matanya, pandangan yang penuh ketulusan. "Sebenarnya, saya telah menerima tawaran untuk program seterusnya dari stasiun TV. Program di mana saya akan mengembara dan menyanyi di pelbagai tempat di Malaysia selama sebulan." Jantung saya berdegup kencang, dan dia menyambung, "Saya pun akan mula bekerja di Ibu Pejabat Kuala Lumpur minggu depan. Kalau Cik Ji Eun tinggal di Malaysia, saya rasa kita boleh berjumpa lebih kerap." Saya menarik nafas. Saya, yang menyanyi di bar kecil di sudut Seoul seminggu yang lalu, kini menerima cadangan baru di Malaysia. Dan di sebelah saya, ada seseorang yang benar-benar mengambil berat tentang saya. Saya menjawab perlahan, "Saya akan fikirkan, tapi ke arah yang positif." Encik Rizal tersenyum ceria. Melihat senyuman itu, saya yakin bahwa keputusan saya adalah betul. Malam itu, saya menelepon stasiun TV. Saya bersetuju untuk muncul dalam program itu. Puan Adira berkata, "Kami gembira untuk menyambut Anda." Dia berkata, "Ada mesyuarat perancangan esok, dan dia mau saya hadir." Saya juga menelepon Encik Park di Seoul. "Saya akan tinggal di Malaysia buat sementara waktu. Saya berhenti kerja di bar." Encik Park secara mengejut berkata dengan tenang, "Saya dah agak. Awak patut menyanyi di tempat yang lebih besar. Bila-bila masa awak datang Seoul, datanglah ke bar. Tempat awak sentiasa ada," katanya. Encik Kim mengucapkan tahniah kepada saya dengan air mata. "Saya gembira melihat anak murid saya berjaya. Buat yang terbaik di Malaysia." Setelah selesai semua panggilan, saya berdiri di tepi tingkap hotel. Saya merenung pemandangan malam Kuala Lumpur. Aneh rasanya bahwa saya, yang menyanyi di sudut Seoul selama 12 tahun, kini akan memulakan kehidupan baru di Malaysia. Dan permulaan kepada semua perubahan ini adalah hanya satu lagu Malaysia. Lagu Malaysia yang saya nyanyikan atas permintaan seorang lelaki yang tidak dikenali telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Penggambaran program akan bermula minggu depan. Saya akan mengembara dan menyanyi di pelbagai tempat di Malaysia. Encik Rizal juga akan mula bekerja di Ibu Pejabat Kuala Lumpur. Kami akan dapat berjumpa lebih kerap. Saya masih tidak tahu bagaimana masa depan akan berlaku. Saya mungkin berjaya, atau mungkin gagal. Tetapi satu perkara yang pasti, saya tidak bersendirian lagi.
Dan saya mempunyai pentas di mana saya boleh menyanyi dari hati. Permulaan baru yang saya temui pada usia 44 tahun lebih dekat dengan musim bunga daripada musim sejuk. Ia adalah musim bunga yang hangat, penuh harapan, dan mendebarkan. Kuala Lumpur di luar tingkap dipenuhi dengan cahaya hari ini. Setiap cahaya itu adalah impian, harapan, dan cinta seseorang. Saya kini telah menjadi salah satu daripada cahaya itu. Ji Eun, 44 tahun, bukan lagi penyanyi Korea dari Seoul, tetapi seorang artis yang melihat impian baru di Malaysia. Dan di sebelahnya, ada seorang lelaki yang benar-benar mengambil berat tentangnya. Ini adalah penghujung cerita saya, dan pada masa yang sama, permulaan yang baru,